Islam tidak menjadikan akal kita tidak boleh digunakan langsung. Tidak. Malahan, jikalau kita memerhatikan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk afala taqilun, afala tazakarun, kenapakah kamu tidak memikirkannya, kenapa kamu tidak menggunakan akalnya? Saranan untuk menggunakan akal kita dalam kehidupan seharian kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal bukan penentu hakikat suatu kebenaran. Kerana kebenaran itu tidak semata-mata ditentukan melalui akal semata-mata. Kerana bagi orang Islam, akal adalah salah satu fakulti yang dikurniakan oleh Allah untuk kegunaan manusia, bagi menentukan yang baik, yang tidak baik. Dan sebab itu ulama di dalam Islam, mereka membezakan dan mereka membahagikan akal ini kepada dua. Mereka membahagikan kepada dua, iaitu akal yang berbentuk fitrah, dan satu lagi adalah akal yang senantiasa berkembang. Apa beza di antara dua akal ini? Akal yang berbentuk fitrah ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dia lahir-lahir saja. Dia seperti, saya bagi contoh yang mudah, seperti telefon bimbit kita. Apabila kita beli, ada tak apps yang tertentu yang telah dimasukkan? Ada tak setting-setting yang telah dimasukkan? Ataupun kita perlu fine tune sendiri? Tak ada. Dia ada default setting dia, yang kita panggil sebagai factory setting. Betul? Jadi factory setting, dulu apabila datangnya iPhone pada 2007, dia tak datang sekali dengan apps WhatsApp ataupun Facebook. Betul? Tetapi hari ini, boleh dikatakan hampir setiap telefon bimbit yang baru, dia akan pre-install dengan apps seperti Facebook, WhatsApp. Betul ke tidak? Maksudnya, fitrah itu adalah tak perlu kita mencarinya, tetapi dia ada dalam setiap manusia. Dia ada dalam setiap manusia. Contohnya, akal kita, perasaan kita, kehidupan kita. Macam mana kita tahu bahawa memakan itu menggunakan mulut dan bukannya hidung, sedangkan juga ada lubang? Siapa yang mengajar? Tak ada orang yang mengajar. Maksudnya secara fitrah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia tahu, bukan setakat manusia. Pernah tak kita tengok binatang lain dia makan dengan lubang hidung dia? Tak. Hatta kalau gajah sekalipun, belalainya panjang, ikut logik, belalai sampai dulu. Lubang belalai sampai dulu. Kenapa dia tak gunakan belalai dia untuk lepas telan? Tak perlu. Dia tak perlu pergi ke universiti. Itulah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam makhluk. Saya bagi lagi contoh. Perasan tak bila bayi dilahirkan, mereka menangis, dan bagaimana bayi ini tahu bahawa nak meminum susu tu di bahagian mana? Macam mana nak hisap susu? Sekolah mana yang dia pernah pergi? Dia tak pernah pergi sekolah, sebab di dalam perut ibu tak ada sekolah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia ada fitrah sedemikian rupa. Tak perlu dilatih, tak perlu pergi kelas. Tak perlu. Malahan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada satu dokumentari yang sangat menarik, dan ini yang selalu menyebabkan kita selalu kena berfikir. Maka hari ini apa saya akan buat ialah, saya akan bawakan ayat Quran, ayat hadis, tetapi kebanyakannya saya akan menggunakan sedikit logikal untuk kita berfikir. Kerana tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ramai sahabat kita di luar yang masih belum Islam ini, mereka ingat bahawa Islam ini tak logik, tak boleh pakai logik dan sebagainya. Tetapi nanti saya akan kongsikan, logik boleh dipakai, akal boleh dipakai, tetapi ada syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu. Dokumentari ini berkaitan dengan anak kangaroo. Anak kangaroo ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia lahir, dia belum lagi boleh berjalan sepenuhnya sebenarnya. Dia tak boleh. Tetapi bila anak kangaroo ini, dia dilahirkan, dia terjatuh ke bawah tanah, apa yang berlaku kepada anak kangaroo ini yang matanya masih tutup? Dia tak terus duduk di situ dan menangis. Anak kangaroo ini, matanya tertutup, dia memanjat ke atas ibunya yang baru melahirkan dia, dan kemudian dia masuk ke dalam kantung ibunya selama beberapa bulan sehingga dia cukup dewasa. Lalu selepas itu barulah dia keluar daripada kantung itu. Persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan,
Siapa yang bagi tahu kepada dia, Google ke yang bagi tahu kat dia bahawa panjatlah ke atas ibu kamu, kerana di dalam ibu kamu itu di luarnya ada kantung dan kantungnya di depan bukan di belakang? Siapa yang bagi tahu? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, itu secara fitrahnya manusia tahu. Perlu tak kita diajar bahawa sentuh air panas, sentuh benda yang panas, kita tarik tangan kita? Tak perlu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia ini dengan sistem untuk mengesan segala benda ini. Manusia ini secara fitrahnya dia tak reti nak berbohong, sehingga dia belajar macam mana nak berbohong. Bila budak-budak menangis, ibu-ibu, mereka menangis kebiasaannya dua perkara yang biasa. Antaranya mereka lapar, kedua lampin mereka basah. Betul ke tidak? Ada tak kemungkinan tak lapar, dia menangis, kita bagi susu tak nak makan, tapi cat lampin tak basah. Lepas tu anak kita baby lagi, dia gelak kat kita, haha kena tipu. Tak ada. Maksudnya secara fitrahnya jernih. Ini yang disebut oleh Nabi SAW bahawa setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Ibu bapa mereka yang mencorak mereka menjadi Yahudi dan Nasrani. Maka itu adalah akal secara fitrahnya. Satu lagi, akal yang berbentuk, yang berkembang adalah mengikut ilmu yang dia dapat dan juga pengalaman yang dia kecapi dalam kehidupan dia. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita dulu ringkas macam ni, kita tak pandai apa. Tetapi bila kita semakin membesar, kita semakin banyak pengalaman, maka pengalaman itu menjadi sebahagian dari ilmu kita yang mematangkan kita, yang mendewasakan kita, sehingga hari ini cara kita membuat keputusan berbeza dengan 10 tahun yang lepas. Betul ke tidak? Sebab pengalaman itu berbeza, cara itu berbeza, ilmu yang kita dapat berbeza. Semakin kita banyak, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat contoh klasik dalam isu ini, Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad dengan semasa dia berada di Mesir, fatwanya sama ke tidak? Fatwanya berbeza. Adakah ini bermaksud bahawa Imam Syafi'i rahimahullah tiada prinsip? Bukan. Tetapi apabila dia telah sampai ke Mesir, pengalamannya di sana menyebabkan dia perlu berubah cara dia mengeluarkan fatwa, maka dia mengeluarkan fatwa yang baru. Bukan bermaksud dia tak berprinsip, kerana keadaan di Baghdad, pengalamannya di Baghdad adalah sedemikian rupa. Tetapi apabila berada di Mesir, keadaannya berbeza, memberikannya pengalaman yang berbeza, maka menjadikan dia membuat keputusan yang berbeza.